5 menit sebelum segalanya berubah. 5 menit sebelum segalanya berubah, masa terasa seperti enggan bergerak. Bukan kerana jam berhenti, tetapi kerana setiap detik yang berlalu seolah-olah membawa beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Di dinding, jam lama itu masih berdetik, perlahan, teratur, tanpa tahu apa yang bakal terjadi. Bunyi halusnya memenuhi ruang yang sunyi, menjadi satu-satunya irama dalam sebuah bilik yang dipenuhi debaran dan penantian. Bilik itu tidak besar, tidak juga mewah. Hanya sebuah ruang yang sangat biasa, terlalu biasa, sehingga kesunyian di dalamnya terasa ganjil. Udara di situ seperti tidak bergerak, lampu menyala sederhana, tidak terang, tidak malap. Segalanya kelihatan tenang di permukaan, tetapi di bawah ketenangan itu ada sesuatu yang sedang menunggu untuk pecah. Di satu sudut bilik, seorang wanita duduk diam. Bahunya sedikit tegang, nafasnya dijaga rapi, seolah-olah takut jika satu helaan nafas yang salah akan meruntuhkan segala benteng yang cuba dibina. Tangannya menggenggam kuat, terlalu kuat, hingga urat di pergelangan tangan kelihatan jelas. Matanya merah, tetapi air mata belum jatuh. Bukan kerana tidak mahu menangis, tetapi kerana dia tahu, sebaik sahaja air mata itu jatuh, tiada jalan untuk berpatah balik. 5 menit itu terasa panjang, terlalu panjang untuk sebuah penantian yang tidak diminta. Di luar bilik, dunia masih berjalan seperti biasa. Orang lalu lalang, bunyi kenderaan, kehidupan yang tidak tahu apa-apa. Tetapi di dalam ruang kecil ini, masa seolah-olah terpisah daripada dunia luar. Setiap detik dipenuhi persoalan yang tidak diucapkan, ketakutan yang tidak diluahkan, dan kebenaran yang terlalu berat untuk disebut dengan suara lantang. Belum ada nama disebut, belum ada pengakuan dibuat. Namun semua yang berada di situ sudah dapat merasakannya. Ini bukan berita gembira. Ini bukan cerita yang akan membuat sesiapa tersenyum. Ada sesuatu yang telah lama disimpan, ditahan, dinafikan mungkin. Dan kini ia berada di ambang untuk disahkan. Wanita itu menundukkan kepala seketika. Matanya terpejam, seolah-olah mengumpul kekuatan. Bibirnya sedikit bergetar. Dalam diam, dia mengira detik yang tinggal, walaupun tidak pasti apa yang akan berubah selepas itu. 5 menit sebelum ini, segalanya masih boleh berpura-pura normal. Selepas itu, tiada siapa tahu apa yang akan tinggal. Di sudut lain bilik, kelihatan bayang seorang lelaki. Wajahnya tidak jelas dari jauh, tetapi posturnya menceritakan sesuatu yang lain. Duduknya tidak lagi tegap seperti dahulu. Bahunya sedikit jatuh. Pandangannya kosong, seolah-olah sedang mencari sesuatu dalam ingatan yang semakin kabur. Ada saat-saat tertentu dia kelihatan ingin bersuara, tetapi kata-kata itu tidak pernah sampai ke bibir. 5 menit sebelum segalanya berubah, ingatan menjadi sesuatu yang rapuh. Ada perkara yang diingati dengan jelas, dan ada yang hilang tanpa amaran. Wajah-wajah lama datang dan pergi dalam fikiran, bercampur dengan kenangan yang tidak lagi tersusun rapi. Kesunyian di bilik itu bukan sekadar ketiadaan bunyi. Ia adalah ruang di mana ketakutan perlahan-lahan membesar. Wanita itu akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan pandangan beberapa orang lain di dalam bilik. Pandangan yang penuh persoalan, penuh kebimbangan. Mereka menunggu satu perkara sahaja. Pengesahan. Bukan kabar angin, bukan spekulasi, tetapi kebenaran yang akan mengubah cara mereka melihat segalanya selepas ini. Apabila namanya akhirnya disebut, Datuk Hatan, udara di bilik itu terasa semakin berat. Nama yang suatu ketika dahulu sinonim dengan suara yang kuat, keyakinan, dan pentas yang terang. Kini disebut dalam nada yang perlahan, hampir berbisik, seolah-olah takut jika suara yang terlalu kuat akan memecahkan sesuatu yang sudah sedia rapuh. Wanita itu tidak terus menangis. Air mata masih tertahan, tetapi suaranya sudah mula bergetar. Dia mengesahkan apa yang selama ini hanya dibayangkan dalam diam.
kesihatan yang tidak lagi seperti dulu, tubuh yang semakin lemah, dan ingatan yang tidak lagi boleh dipercayai sepenuhnya. Setiap patah kata terasa seperti beban yang dijatuhkan satu demi satu ke lantai, menghasilkan bunyi yang tidak kuat, tetapi cukup untuk menggegarkan hati sesiapa yang mendengar. 5 menit sebelum segalanya berubah, tiada siapa benar-benar bersedia. Tidak dia, tidak mereka, tidak sesiapa. Kerana ada kebenaran yang walaupun sudah lama disyaki, tetap menyakitkan apabila akhirnya disahkan. Dan dalam bilik yang sunyi itu, dengan jam yang masih berdetik perlahan, semua orang sedar apa yang akan berlaku selepas ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Ketika kebimbangan telah wujud sejak lama, sebelum apa-apa disahkan, sebelum air mata jatuh di hadapan orang lain, segalanya sebenarnya sudah bermula lama dahulu, dalam diam. Bukan sehari dua, bukan juga sebulan, tetapi berbulan-bulan, malah bertahun-tahun, dalam satu bentuk kesunyian yang sukar diterjemahkan dengan kata-kata. Kesunyian yang tidak berbunyi, tetapi sentiasa hadir, menempel pada kehidupan seharian seperti bayang yang enggan pergi. Ia bermula dengan perkara kecil, terlalu kecil untuk dianggap sebagai masalah besar, terlalu biasa untuk dibimbangi, lupa meletakkan barang di tempat yang sepatutnya. Mengulang soalan yang sama, sekali, dua kali, kemudian semakin kerap. Pada awalnya, semuanya mudah diselindungkan dengan senyuman. Mungkin letih, mungkin terlalu banyak berfikir, usia pun sudah meningkat. Alasan-alasan itu kedengaran munasabah, malah melegakan. Namun masa tidak berhenti di situ. Perubahan kecil itu mula menjadi pola. Hari yang sepatutnya diingati menjadi kabur. Waktu pagi dan petang kadang-kadang tertukar. Ada ketika dia bersiap seolah-olah ingin ke suatu tempat, tetapi tidak pasti ke mana. Ada juga saat-saat di mana perbualan terhenti tiba-tiba, bukan kerana tiada topik, tetapi kerana fikiran seakan-akan hilang arah di tengah jalan. Yang paling menakutkan bukanlah lupa itu sendiri, tetapi cara ia datang, perlahan, senyap, tanpa amaran. Dalam beberapa detik tertentu, matanya kelihatan kosong. Bukan marah, bukan sedih, hanya kosong. Seolah-olah sedang mencari sesuatu yang pernah ada, tetapi tidak lagi dapat dicapai dengan mudah. Pandangan itu tidak lama, mungkin hanya beberapa saat, tetapi cukup untuk membuatkan sesiapa yang melihatnya berasa tidak tenang. Kerana dalam pandangan itu ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Kebimbangan itu tidak pernah diumumkan, tidak pernah dijadikan tajuk perbualan besar. Ia hidup dalam ruang-ruang kecil, di meja makan, di ruang tamu, di dalam kereta semasa perjalanan yang sunyi. Ada hari-hari yang terasa normal, hampir meyakinkan bahawa semuanya baik-baik sahaja. Tetapi ada juga hari-hari lain di mana satu kesilapan kecil sudah cukup untuk mengingatkan bahawa ada sesuatu yang sedang berubah. Orang luar mungkin tidak menyedarinya. Di hadapan khalayak, segalanya masih kelihatan terkawal. Senyuman masih ada. Nada suara masih kedengaran biasa. Gerak tubuh masih kelihatan seperti dahulu. Kamera tidak menangkap kekeliruan kecil itu. Mikrofon tidak merakam jeda-jeda panjang yang berlaku di luar pentas. Dunia hanya melihat apa yang ditunjukkan. Tetapi orang yang berada paling dekat melihat segalanya. Bukan penonton, bukan peminat, bukan media. Istrinya. Dialah yang pertama perasan apabila cerita yang sama diulang pada hari yang sama. Dialah yang melihat kegusaran di wajah suaminya apabila gagal mengingati sesuatu yang sepatutnya mudah. Dialah yang menyedari perubahan nada suara, lebih perlahan, lebih berhati-hati, seolah-olah setiap kata perlu ditimbang sebelum dilepaskan. Dialah yang duduk di sebelah, mendengar diam-diam, dan menyimpan semua kebimbangan itu sendirian. Ada malam-malam di mana dia berpura-pura tidak perasan, bukan kerana menafikan, tetapi kerana berharap. Berharap semuanya hanyalah fasa sementara.
Berharap esok akan lebih baik. Berharap ingatan itu akan kembali seperti biasa. Harapan-harapan kecil yang tidak pernah diucapkan, tetapi sentiasa ada. Namun masa terus berjalan. Perubahan yang pada mulanya halus menjadi semakin jelas. Ada janji yang terlupa. Ada temu janji yang terlepas. Ada wajah yang dikenal, tetapi nama yang tidak muncul. Setiap kejadian kecil itu meninggalkan kesan yang tidak kelihatan, tetapi terasa berat. Bukan panik, bukan drama, hanya satu kebimbangan yang semakin menetap. Dalam kesunyian itu, istrinya belajar untuk memerhati tanpa terlalu banyak bertanya. Belajar untuk membantu tanpa membuatkan suaminya berasa lemah. Belajar untuk mengingat bagi pihak orang lain. Dan yang paling sukar, belajar untuk menerima bahawa tidak semua perkara boleh diperbaiki dengan usaha semata-mata. Semua ini berlaku jauh dari perhatian umum. Tanpa kenyataan, tanpa pengumuman, tanpa penjelasan. Hanya dua orang yang menjalani hari demi hari dengan satu kesedaran yang semakin jelas tetapi masih belum diucapkan bahawa sesuatu yang penting sedang berubah. Dan perubahan itu bukan jenis yang boleh dipercepatkan atau dihentikan. Dan dalam tempoh yang panjang itu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kebimbangan itu hidup dalam diam. Tidak meletup, tidak menjerit, tetapi sentiasa ada, menunggu saat di mana ia tidak lagi boleh disembunyikan. Detik emosi bertukar, apabila segalanya tidak lagi boleh ditahan. Saat itu tidak berlaku secara dramatik, tiada muzik latar, tiada kata-kata besar. Hanya satu pergerakan kecil yang hampir tidak disedari, nada suara yang berubah. Dari tenang yang dipaksa kepada getaran halus yang sukar disembunyikan. Seolah-olah setiap patah kata perlu melalui dada terlebih dahulu sebelum berani keluar. Wanita itu cuba bercakap seperti biasa. Cuba mengekalkan nada yang terkawal. Namun suaranya tidak lagi patut. Ia bergetar, sedikit demi sedikit, seperti benang yang ditarik terlalu lama dan akhirnya mula longgar. Setiap perkataan menjadi lebih perlahan, bukan kerana ingin memberi kesan, tetapi kerana emosi mula mendahului fikiran. Ada bosan putat hanya satu dat di mana dia berhenti bercakap satu saat yang panjang. Terlalu panjang untuk dianggap sebagai biasa. Dalam masa itu, tiada siapa bersuara, tiada siapa bergerak. Udara di sekeliling terasa berat, seolah-olah semua orang sedar bahawa apa yang akan berlaku selepas ini tidak boleh ditarik kembali. Mata wanita itu tertunduk. Bibirnya terkatup rapat. Nafasnya diambil dalam-dalam, bukan untuk menenangkan diri, tetapi untuk mengumpul sisa kekuatan yang masih tinggal. Kemudian air mata itu jatuh, bukan secara meletop, bukan dengan tangisan kuat. Ia jatuh perlahan, senyap, tetapi cukup untuk mengubah seluruh suasana. Bahunya sedikit terhenjut, menandakan bahawa emosi yang selama ini ditahan akhirnya menunjukkan jalan keluar. Dia tidak cuba menangkapnya lagi, tidak berpaling, tidak menutup wajah. Seolah-olah pada saat itu menahan sudah tidak ada gunanya. Kata-kata seterusnya keluar dalam nada yang lebih jujur, lebih rapuh. Dia mengesahkan apa yang selama ini hanya dirasai dalam diam, bahawa keadaan tidak lagi seperti dahulu, bahawa kesihatan itu tidak lagi boleh diharapkan seperti sebelum ini, bahawa ada hari-hari di mana kekuatan terasa hilang tanpa sebab yang jelas. Dan ada saat-saat di mana ingatan tidak lagi setia, datang dan pergi sesuka hati. Tiada istilah perubatan disebut, tiada diagnosis dijelaskan, tiada maklumat yang memerlukan penjelasan panjang, hanya pengakuan yang ringkas tetapi berat. Setiap ayat tidak disusun untuk menyentuh perasaan sesiapa. Ia keluar kerana sudah terlalu lama disimpan. Nada suaranya tidak meminta simpati, tidak juga merayu. Ia hanya menyampaikan satu kebenaran, bahawa apa yang dihadapi ini adalah nyata, dan ia semakin jelas dari hari ke hari. Tangisannya tidak berpanjangan, namun kesannya terasa lama.
Kerana dalam tangisan itu ada keletihan yang tidak boleh disembunyikan. Keletihan menjaga, keletihan memahami, keletihan berpura-pura kuat apabila realitinya jauh lebih rapuh. Ia bukan tangisan kerana ingin dilihat. Ia adalah tangisan seseorang yang akhirnya mengakui bahawa tidak semua perkara boleh dikawal. Di sekelilingnya tiada reaksi berlebihan, tiada jeritan, tiada kekecohan, hanya wajah-wajah yang terdiam cuba mencerna apa yang baru sahaja disahkan. Ada yang menundukkan kepala, ada yang menarik nafas panjang, ada juga yang memandang kosong, seolah-olah cuba menyusun semula pemahaman mereka terhadap seseorang yang selama ini kelihatan teguh. Di satu sudut, lelaki itu masih duduk diam. Pandangannya tidak fokus sepenuhnya. Namun apabila isterinya menangis, dia menoleh perlahan. Wajahnya menunjukkan kekeliruan halus, bukan kerana tidak peduli, tetapi kerana ada bahagian daripada situasi yang sukar difahami sepenuhnya. Tangannya bergerak sedikit, seolah-olah ingin menghulur, tetapi terhenti di tengah jalan. Momen itu sunyi, tetapi syarat dengan perasaan. Tiada siapa memotong percakapan. Tiada siapa cuba menenangkan dengan kata-kata klise. Kerana semua orang sedar, ini bukan masa untuk nasihat. Ini bukan masa untuk janji. Ini hanyalah saat di mana kebenaran akhirnya menjelaskan jatuh ke lantai tanpa dibalut apa-apa lagi. Air mata wanita itu masih mengalir perlahan. Bukan kerana kesedihan semata-mata, tetapi kerana kelegaan. Kelegaan kerana tidak lagi perlu menanggung semuanya sendirian. Kelegaan kerana apa yang selama ini hanya hidup dalam ruang pribadi kini sudah diakui dengan suara sendiri. Dan pada masa itu, jelas bahawa ini bukan pengakhiran kepada cerita ini, tetapi satu titik di mana segalanya mula dilihat dengan mata yang berbeza. Pada saat suasana masih diselubungi emosi yang belum reda, nama itu akhirnya disebut perlahan, hampir berbisik. Tiada pengumuman rasmi, tiada penegasan berlebihan. Hanya satu sebutan yang cukup untuk membuat semua yang hadir terdiam seketika. Datuk Hatan. Nama itu tidak diperkenalkan dengan sorakan, tidak juga dengan latar kejayaan. Ia muncul dalam suasana yang jauh berbeza daripada kebiasaan. Tenang, sunyi, dan penuh makna. Seolah-olah semua orang tahu, pada ketika ini, nama itu tidak memerlukan pengenalan panjang. Di hadapan mereka duduk seorang lelaki yang suatu ketika dahulu sangat akrab dengan cahaya. Cahaya pentas, cahaya lampu sorot, cahaya perhatian. Seorang yang hidupnya pernah diukur dengan gema tepukan dan alunan muzik. Seorang yang hari-harinya dipenuhi bunyi, gitar, piano, suara sendiri yang menyatu dengan emosi pendengar. Dia pernah hidup melalui ingatan. Ingatan terhadap melodi. Ingatan terhadap lirik. Ingatan terhadap perasaan yang perlu disampaikan dalam setiap bait lagu. Setiap kata pernah melekat kemas di fikirannya. Setiap nada pernah disusun rapi dalam memori. Lagu bukan sekadar nyanyian, tetapi ruang di mana dia menyimpan sebahagian daripada dirinya. Ada lagu yang dinyanyikan ratusan kali, namun tetap diingati dengan tepat, dari baris pertama hingga penutup terakhir. Kini, lelaki yang sama duduk dalam diam. Posturnya masih tenang, tetapi ada sesuatu yang berbeza. Cara dia memandang sekeliling tidak lagi seperti seseorang yang menguasai ruang. Ada saat-saat matanya kelihatan mencari, seolah-olah cuba mengenal kembali sesuatu yang sepatutnya sudah lama dikenali. Senyumannya masih ada, tetapi tidak selalu sampai ke mata. Tiada siapa memperkenalkan pencapaiannya. Tiada siapa menyebut sejarah panjangnya dalam dunia seni. Kerana pada saat ini, semua itu terasa jauh. Yang ada hanyalah seorang manusia, bukan ikon, bukan legenda, tetapi seorang suami, seorang individu yang sedang berdepan dengan perubahan yang tidak pernah diminta. Kontras itu terasa jelas. Seorang yang pernah menghafal setiap bait lagu, kini terpaksa berhenti seketika untuk mengingat apa yang ingin dikatakan.
Seorang yang pernah menyusun melodi dengan yakin, kini kadang-kadang kelihatan ragu dengan urutan masa. Perubahan itu tidak datang secara mendadak. Ia tidak menjatuhkan dirinya serta-merta. Ia hadir perlahan, seperti bayang yang semakin panjang apabila matahari condong ke barat. Dari luar, mungkin sukar untuk dilihat. Tetapi bagi mereka yang dekat, perbezaannya tidak boleh dinafikan. Datuk Hatan tidak bersuara panjang. Dia tidak cuba menjelaskan apa-apa. Dalam banyak detik, dia hanya duduk dan mendengar. Kadang-kadang mengangguk. Kadang-kadang tersenyum tipis. Ada masa tertentu dia kelihatan ingin menyampuk, tetapi kata-kata itu terhenti sebelum sempat diluahkan. Dan disitulah perbezaannya paling terasa. Bukan kerana kelemahan, tetapi kerana keheningan yang tidak pernah menjadi sebahagian daripada dirinya sebelum ini. Dia pernah hidup dalam bunyi. Kini, dia semakin dikelilingi oleh senyap. Namun senyap itu bukan kosong. Ia dipenuhi kenangan, dipenuhi sisa-sisa melodi yang masih berlegar di sudut ingatan. Ada saat tertentu, apabila lagu lama disebut, matanya berubah. Seolah-olah sesuatu di dalam dirinya menyala kembali. Walaupun hanya untuk seketika, orang yang melihat mungkin tidak terus memahami. Tetapi mereka yang benar-benar memerhati akan sedar, ini adalah perjuangan yang tidak bising. Tiada drama terbuka, tiada penentangan, hanya satu proses perlahan, di mana seorang lelaki cuba berdamai dengan hakikat bahawa ingatan, sesuatu yang selama ini menjadi kekuatannya, kini tidak lagi boleh dipercayai sepenuhnya. Datuk Hatan masih di situ, masih hadir, masih bernafas dalam ruang yang sama. Tetapi cara dia berada di dunia ini sedang berubah, sedikit demi sedikit. Dan perubahan itu berlaku tanpa sorakan, tanpa tajuk utama yang keras, hanya dalam pemerhatian sunyi mereka yang memilih untuk benar-benar melihat. Perspektif isteri, kesedihan yang tidak pernah disuarakan. Kesakitan itu tidak pernah hadir dengan bunyi. Ia tidak mengetuk pintu, tidak menjerit meminta perhatian. Ia datang perlahan, menyelinap masuk ke dalam rutin harian, duduk diam di sudut hati, dan menetap di situ tanpa pernah benar-benar pergi. Dari luar, semuanya kelihatan tenang. Terlalu tenang, hingga ramai yang menyangka tiada apa yang perlu dirisaukan. Tetapi bagi seorang isteri, ketenangan itu hanyalah lapisan nipis yang menutupi kesan panjang. Dia tidak pernah mengeluh secara terbuka, tidak juga meluahkan rasa penat kepada sesiapa. Kata-kata seperti, "Kenapa jadi begini?" jarang, hampir tidak pernah keluar dari bibirnya. Bukan kerana dia tidak sakit, tetapi kerana dia tahu, jika dia runtuh, siapa lagi yang akan berdiri di sebelah lelaki itu? Kesedihannya tidak dramatik. Ia hadir dalam perkara-perkara kecil, dalam detik-detik sunyi yang tidak disedari orang lain, dalam cara dia memandang wajah suaminya lebih lama daripada biasa, seolah-olah ingin menghafalnya sekali lagi. Dalam cara dia mengulang cerita lama, bukan untuk mengingatkan orang lain, tetapi untuk memastikan kenangan itu masih hidup antara mereka berdua. Yang paling dia takuti bukan hari esok. Bukan juga apa yang akan diperkatakan orang. Ketakutannya jauh lebih pribadi, lebih sedap, lebih menyakitkan. Dia takut suatu hari nanti lelaki itu akan memandangnya seperti orang asing. Takut suatu hari nanti namanya sendiri tidak lagi dikenali. Takut apabila panggilan yang selama ini begitu biasa, yang diucapkan ribuan kali, akhirnya tidak lagi membawa makna. Ketakutan itu tidak pernah disebut dengan suara lantang. Ia hanya berlegar di dalam pikiran, muncul pada waktu-waktu tertentu. Ketika rumah terlalu cerah, ketika malam terasa terlalu panjang, ketika suaminya memandang kosong ke arah dinding tanpa sebab yang jelas. Dalam saat-saat itu, dia belajar untuk menarik nafas perlahan, menahan air mata, dan berpura-pura semuanya baik-baik sahaja. Dia juga takut kehilangan sesuatu yang tidak boleh diganti, kenangan bersama. Kenangan tentang perbualan kecil yang tidak pernah direkodkan. Tentang ketawa yang hanya mereka fahami.
tentang saat-saat sukar yang pernah dilalui bersama, yang membentuk siapa mereka hari ini. Apabila ingatan itu mula goyah, dia bukan sekadar kehilangan cerita. Dia seolah-olah kehilangan sebahagian daripada hubungan itu sendiri. Kerana bagi mereka, cinta bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang semua hari yang telah berlalu bersama. Namun, dia tidak pernah menyalahkan sesiapa, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan masa, tidak juga menyalahkan lelaki yang kini sedang bergelut dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia memilih untuk hadir setiap hari, dengan kesabaran yang tidak dituntut, dengan kekuatan yang tidak dipamerkan. Dia menjadi orang yang mengingat bagi pihak suaminya, mengingat janji, mengingat jadwal, mengingat perkara-perkara kecil yang harus dilakukan tanpa perlu berfikir panjang. Dan dalam proses itu, dia belajar satu perkara yang tidak pernah dia jangka perlu dipelajari. Belajar mencintai dalam ketidakpastian. Ada hari-hari di mana suaminya kelihatan seperti dirinya yang dahulu. Senyuman yang sama, nada suara yang sama. Pada hari-hari itu, harapan kembali menyala, walaupun kecil. Tetapi ada juga hari-hari lain di mana perubahan itu terlalu jelas untuk dinafikan. Pada hari-hari itulah dia perlu menjadi lebih kuat, walaupun tiada siapa memintanya. Kesakitannya tidak meminta simpati, tidak mencari perhatian, tidak mahu menjadi tajuk perbualan. Kerana bagi dirinya, ini bukan tentang siapa yang paling banyak disebut namanya. Bukan tentang siapa yang paling sering dipandang oleh orang ramai. Hakikat yang paling sunyi, tetapi paling benar, ialah ini. Orang yang paling sakit, bukanlah orang yang paling kerap disebut orang, tetapi setiap hari melihat perubahan itu daripada jarak yang paling dekat dan tetap memilih untuk tinggal. Dan dalam diam itulah, seorang istri terus berjalan, menyimpan ketakutan, menjaga kenangan, dan berharap bahwa walau apapun yang akan berubah, sekurang-kurangnya satu perkara akan kekal. Kehadirannya di sisi lelaki yang pernah dan masih dia kenal sebagai suaminya. Apabila kata-kata itu akhirnya sampai ke telinga umum, reaksi datang tanpa perlu diarahkan. Tidak serentak, tetapi hampir sama nadanya. Ada yang terdiam lama sebelum memberi sebarang respon. Ada yang membaca sekali, kemudian membaca semula, seolah-olah berharap mereka tersalah faham. Dan ada juga yang memilih untuk tidak berkata apa-apa langsung. Bagi sebahagian orang, perasaan pertama ialah bang hoang. Sukar untuk mengaitkan realiti yang baru disahkan dengan imej yang selama ini mereka kenal. Gambaran seorang lelaki yang kuat, yakin, dan sentiasa kelihatan terkawal kini berlapis dengan sesuatu yang jauh lebih rapuh. Kejutan itu bukan kerana cerita tersebut terlalu sensasi, tetapi kerana ia terlalu manusiawi. Selepas kejutan, hadir pula rasa tuong eksot. Bukan simpati yang berlebihan, bukan juga kasihan yang menindih. Hanya satu rasa sunyi yang singgah seketika di dada. Kesedaran bahawa masa akhirnya menyentuh semua orang tanpa mengira siapa mereka sebelum ini. Rasa itu tidak selalu dizahirkan dengan kata-kata. Kadang-kadang ia hanya muncul dalam bentuk satu ayat pendek, atau satu emoji yang tidak membawa penjelasan panjang. Dan kemudian, imlang. Bukan semua orang tahu apa yang patut dikatakan. Bukan semua orang selesa berbicara tentang perkara yang tidak boleh diperbaiki dengan nasihat, maka ramai memilih diam. Bukan kerana tidak peduli, tetapi kerana sedar bahawa ada keadaan di mana kata-kata tidak lagi berguna. Tiada serangan terbuka, tiada pembelaan melulu, tiada usaha untuk menokot tambah cerita. Hanya reaksi yang terhenti di tengah jalan, seolah-olah semua orang sedang menilai semula jarak antara apa yang mereka lihat selama ini dan apa yang kini wujud di hadapan mereka. Di luar sana, dunia tetap bergerak dengan kelajuan biasa. Berita lain muncul. Isu lain menuntut perhatian. Media sosial tidak pernah benar-benar berhenti. Bunyi notifikasi, perdebatan, ketawa, kemarahan, semuanya terus bersilih ganti tanpa menunggu sesiapa. Dunia sentiasa ada perkara baharu untuk dibincangkan,
Namun di sebalik semua itu, kehidupan mereka berjalan dengan rentak yang berbeza. Tidak laju, tidak selari, dan tidak terikut-ikut dengan kebisingan di luar. Hari-hari mereka kini diukur dengan perkara lain, dengan rutin yang lebih berhati-hati, dengan masa yang perlu diperlahankan agar tidak tertinggal sesuatu yang penting, dengan perhatian yang lebih tertumpu pada detik-detik kecil yang sebelum ini mungkin dianggap remeh. Perbezaan itu semakin jelas apabila dunia di luar terus berbicara, sedangkan di dalam rumah mereka, perbualan menjadi lebih pendek, lebih berhenti-henti. Ada jeda yang tidak perlu diisi, ada sunyi yang tidak perlu dipecahkan. Kesunyian itu bukan kekosongan, tetapi ruang untuk menyesuaikan diri dengan realiti yang sedang berubah. Orang ramai mungkin melihat dari jauh, melalui skrin, melalui tajuk ringkas, melalui petikan ayat yang terpisah daripada keseluruhan cerita. Tetapi mereka yang berada paling dekat tahu, apa yang berlaku bukan satu peristiwa, tetapi satu proses. Dan proses itu tidak berlaku di hadapan khalayak. Dunia boleh terus bising, perbincangan boleh terus beralih, perhatian boleh datang dan pergi. Namun bagi mereka, masa kini bergerak lebih perlahan. Setiap hari memerlukan kehadiran yang lebih sedar. Setiap perubahan kecil memberi kesan yang lebih besar. Dan dalam ruang di antara kebisingan dunia dan kesunyian pribadi itulah, mereka belajar untuk hidup dengan rentak sendiri, tanpa perlu menjelaskan, tanpa perlu mempertahankan, dan tanpa perlu memenuhi jangkaan sesiapa. Kerana tidak semua perkara perlu disuarakan, dan tidak semua kisah berjalan seiring dengan dunia yang terlalu cepat. Ketika cerita itu tidak benar-benar berakhir, petang itu datang tanpa sebarang tanda istimewa. Tiada langit yang terlalu kelabu, tiada matahari yang terlalu terang. Hanya satu petang biasa, yang kelihatan sama seperti hari-hari lain di mata orang luar. Tetapi bagi mereka yang berada di dalamnya, petang itu membawa berat yang sukar diterangkan. Sebuah ruang yang sunyi, tidak luas, tidak sempit. Cukup untuk dua orang berada di dalamnya tanpa perlu berkata apa-apa. Seorang lelaki duduk diam, badannya sedikit condong ke hadapan, tangan diletakkan di atas paha, seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti akan tiba. Wajahnya tenang, tetapi ketenangan itu bukan kerana tiada apa yang difikirkan. Ia adalah ketenangan seseorang yang sudah terlalu biasa berhadapan dengan jeda, jeda dalam ingatan, jeda dalam perbualan, jeda dalam kefahaman terhadap hari yang sedang dilalui. Di sebelahnya, seorang wanita duduk tanpa bergerak. Jarak mereka dekat, tetapi tidak melekat. Kehadiran yang cukup untuk dirasai tanpa perlu disentuh. Matanya tidak tertumpu pada satu titik tertentu. Pandangannya seakan-akan terapung antara apa yang sedang berlaku dan apa yang pernah berlaku. Dia tidak cuba mengisi kesunyian itu, tidak juga berusaha memecahkannya. Kerana ada sunyi yang perlu dibiarkan begitu sahaja. Tiada perbualan tentang masa depan, tiada imbasan panjang tentang masa lalu. Hanya dua orang yang berkongsi satu ruang, satu masa, dan satu kesedaran bahawa banyak perkara telah berubah. Walaupun tidak semuanya dapat dinamakan dengan jelas, bunyi di sekeliling hampir tidak wujud. Jika ada, ia terlalu jauh untuk mengganggu. Detik-detik berlalu perlahan, tidak tergesa-gesa. Setiap saat terasa panjang, tetapi tidak menyeksakan. Seolah-olah masa sendiri memahami bahawa ia perlu bergerak lebih perlahan untuk mereka. Lelaki itu sesekali mengalihkan pandangan. Seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memilih diam. Bukan kerana tiada kata, tetapi kerana kata-kata itu mungkin tidak lagi membawa makna yang sama. Wanita di sebelahnya tidak bertanya. Dia belajar bahawa tidak semua diam perlu ditafsirkan, dan tidak semua persoalan memerlukan jawapan. Petang terus berjalan. Cahaya perlahan-lahan berubah, menandakan waktu yang tidak menunggu sesiapa. Namun di dalam ruang itu, tiada keperluan untuk mengejar apa-apa. Mereka tidak sedang mencari penamat, tidak juga cuba memulakan sesuatu yang baharu. Mereka hanya berada, sepenuhnya, seadanya.
Dalam kebersamaan yang sunyi itu, ada perasaan yang tidak disebut. Bukan kesedihan yang meluap-luap, bukan juga ketakutan yang menjerit. Hanya satu kesedaran halus bahawa hidup kadang-kadang membawa kita ke titik di mana kehadiran lebih penting daripada penjelasan. Tiada siapa tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Tiada garis masa yang jelas. Tiada janji yang diikat dengan kata-kata. Dan mungkin, buat sementara waktu, itu sudah mencukupi. Sebuah petang yang tenang, seorang lelaki yang duduk diam, seorang wanita yang setia berada di sisi, tanpa kata, tanpa penutup. Ada kebenaran yang bila terlalu lama disimpan dalam diam, apabila akhirnya terucap, ia menyakitkan lebih daripada yang kita sangka. Dan selepas itu, tidak ada apa-apa lagi yang perlu dikatakan, hanya perasaan yang tertinggal, senyap, dalam fikiran pembaca. Lama selepas halaman ini berakhir,